Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini satu kurniaan kita dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengingatkan sebagai kita manusia yang sentiasa ada Tuhan yang menjaga kita. Apabila kita sebut alhamdulillahirabbil alamin, artinya segala puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki, menguasai, mentadbir dan mengatur sekalian alam. Artinya alam ini kepunyaan Allah. Kalau alam ini kepunyaan Allah, maka apakah kewajipan dan tanggungjawab kita semua? Tentulah kita berada di bawah jagaan dan di bawah peliharaan, serta di dalam kandungan perintahnya yang wajib kita utamakan. Selain daripada itu tidak ada lagi yang lebih daripadanya. Kerana hak Allah adalah hak yang paling utama yang kita perlu menjaga sebelum menjaga yang lain-lain. Oleh itu, mengingatkan ayat وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Yang ini kata-kata khalaqatul jinna wal ins, dua makhluk ini jin dan manusia, kerana dua makhluk ini makhluk yang serupa perangai, sikap, hanya dengan rupa bentuk saja berbeza. Jin yang punya ruh semata-mata, artinya jasad jisim yang halus. Dan manakala ins manusia, dia punya jisim, jasad fizikal dan mental. Illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Kata-kata liya'buduni, bawih nun di bawah, artinya ni, kerana dihazafkan, ya. Untuk menyembah, beribadah, mentaati perintahku. Inilah ayat pertama yang kita mulakan dalam majlis atau kelas ilmu kita pada pagi ini, yang kita akan bincangkan sepanjang pelajaran, sepanjang pengajian yang disebut sebagai pengajian agama. Kerana kita tahu agama itu dia berputar di atas 3 putaran. Ingatlah, agama itu dia berpusing di atas 3 pusingan saja. Tak keluar daripada 3 itu. Iaitu perkara yang berkaitan dengan akidah, yang disebutkan tauhid. Yang kedua disebut ibadah, iaitulah perkara yang diperintah oleh Allah untuk melaksanakannya. Dan perkara yang dilarang daripada ibadah ialah perkara wajib kita utamakan, dan kita tunduk patuh melakukan pengabdian diri kepada Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah akhlak. Akhlak ni cara hidup ataupun disebut pekerti yang mulia dalam kita menghubungi Allah dan menghubungi sesama kita dan menghubungi semua makhluk Allah ini. Ada akhlak, ada pekertinya. Jadi 3 inilah berpusingnya agama. Bila sebut tak agama, dalam kita akan menggambarkan kewajipan kita masuk dalam akidah, ibadah dan juga akhlak. Akhlak ni maksudlah keimanan.
Kerana iman itu bergantung pada akhlak seseorang. Ini akan kita pecah-pecahkan dan kita akan lalui semua ni. Kena akan faham semua ni. Bukanlah sedikit saja masa. Memerlukan masa yang panjang. Yang katakan bila sebut tauhid asal Allah ini, kita nak kena belajar lama mana? 2 hari, 3 hari. Tapi kita kena belajar faham tauhid ini yang lebih daripada buayan hingga liang lahat. Inilah daripada buayan hingga liang lahat. Mula daripada bulat buayan ni daripada noi lagi sebut la ilaha illallah, itu tauhid. Mula kita anggap Allah tidak ada Tuhan yang disembah, itu satu pegangan. Mula-mula kita sebut la ilaha illallah, tak tahu apa makna lagi. Kemudian ditanya apa makna la ilaha illallah. Dia la ilaha illallah pula berpusing di atas 3 huruf saja. Lam alif ha ya. La ilaha illallah pun dalam 3 huruf tu. Alif lam ha. Lam alif ha. 3 huruf ni lah yang menjadi dikatakan berat kalau nak timbang dengan dunia, dengan langit bumi. La ilaha illallah lebih berat. Nak timbang dengan arash Allah pun la ilaha illallah lebih berat. Ini ketika Allah berdialog dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa minta satu kalimah, ya Allah bagi ya Rabb, dia kata Rabb, tak sebut ya Allah, dia sebut ya Rabb. Wahai Tuhan yang mengatur hidupku, berilah aku satu kalimah yang tidak aku akan ucap malaikat itu saja. Maka Allah sebut kul, katakanlah la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah. Maka apa jawab Musa? Yang tu ada baca dah, yang tu ada ucap dah, hamba-mu dah ucap dah tu. Maka Allah menyatakan bahawa itulah kalimah yang paling utama dan paling besar. Jika ditimbang dengan langit, dia lebih berat. Ditimbang dengan bumi, dia lebih berat. Bahkan ditimbang dengan aras kursi pun dia lebih berat. Artinya maksudnya bahawa bila kita sebut la ilaha illallah, kita kena jaga, kena tanggung, kena fikir, kena buat, kena laksanakannya sepenuhnya, barulah la ilaha illallah itu jaga kita. Inilah yang manusia lalai dalam ini. Manusia kita lalai, tak tahu nilai. Bila tak tahu nilai, dia tak rasa benda ni berharga, benda ni baik, benda ni penting, benda ni utama, benda ni paling dikendaki oleh seorang yang sangat mulia. La ilaha illallah. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, diangkatkan, dibangkitkan. Begitu juga nabi-nabi dahulu. Semua para nabi diangkat, diperintah kepada mereka paling pertama utama ialah mengenai menyembah Allah. U'budullah. Sembahlah Allah. Hanya abudullah. Jagalah bahawasanya supaya kamu menyembah Allah. Inilah kita dibangkitkan. Para rasul dibangkitkan, diajak. Banyak rasul-rasul pun mengajak umatnya, mengajak kaumnya hanya kepada menyembah Allah. Tak ada ajak pergi cari harta benda, cari apa semua, tak ada. Tak ada seorang rasul pun ajak pergi cangkul bukit, cari mah dan bukit nak cari. Yang tu hak kita sendiri duk nampak kelih. Hak ni tak nampak. Siapa pun tak pernah tengok, siapa pun tak pernah kelih, dan siapa pun tak pernah jumpa. Bila sebut la ilaha illallah, benda kecil ni 3 huruf di dalam tu. Dalam 3 huruf pula ada 3 makna saja. 3 makna saja. Maknanya masuk dalam satu daripadanya syarat-syarat, yang kedua rukun, yang ketiga lafaz kata-kata itu. Syarat-syarat dia tu masuklah syarat syahadat yang perlu pada 8 perkara. Ini berat. Dan rukunnya 2 saja, nafi dan isbat. Nafi la ilaha, nafi illallah, isbat. Dan lafaznya ialah kalimah la ilaha tu illallah. Lafaznya yang kita isbatkan, kita tetapkan, kekalkan dalam hidup kita, di lidah, di muka, di perkataan, di ucapan. Kita nak kekalkan yang tu, sebab yang inilah yang merosakkannya. Dan yang inilah bila kita tergelincir tadi sikit saja, tiada Tuhan jadi sembah malaikat Allah. Sembah inilah makna sembah inilah, dia urai panjang. Nak kita faham betul. Kalau tak faham betul, hanya jadi abu angin gitu ya. Tak ada nilai dan tak ada nilai. Dengan nilai ni dengan kita reti tahu nilai ni lah, sahabat-sahabat Rasulullah sanggup mati
sanggup perjuangkan harta benda mereka, nyawa mereka. Kenapa tu? Dia tahu nilai kalimah 3 huruf ni. Kita tengok sahabat-sahabat Rasulullah sanggup berperang. Kenapa? Kerana nak menegak la ilaha illallah, tak ada lain. Sanggup mati. Sanggup katakan tak tahu nak cerita panjang mana cerita ni, dan berat mana tanggungan dan pikulan yang dipikul oleh para sahabat nak sampai ada pada kita kalimah la ilaha illallah. Kalau mereka tak berjuang sungguh-sungguh, angkat sungguh-sungguh kalimah la ilaha illallah ini, tak sampai kat kita. Hancur tengah jalan. Habis itu. Di dalam pada tu pun duk habis dah. Dalam duk habis tu kerana kalimah la ilaha ini sangat berharga dan bernilai, ada orang selalu bangkit. Tiap-tiap kali kalimah nak hilang, ada orang bangkit. Ada orang bangkit. Jadi setiap 100 tahun sekali Allah jadikan bangkit kebangkitan umat Islam untuk memperkenalkan kalimah la ilaha illallah. Inilah kata kalimatul thayyibah, kalimah yang elok, kalimah yang baik. Jadi daripada kalimah yang baik inilah terbitnya 3 cara, 3 hukum, 3 cabang. Iaitulah tauhid, iman, tauhid, iman, ibadah, atau tauhid, ibadah, iman. Mana terbit padanya dalam rukun Islam, dalam rukun agama. Tauhid maksudkan Allah, ibadah mengabdikan, menghambakan diri pada Allah, akhlak menjadikan iman, kepercayaan supaya pekerti kita jadi mulia kerana Allah. Ini yang 3 ni. Jadi mana 3 ni tak boleh pisah, tak boleh asingkan. Dia 3 ni mesti serentak, mesti diangkat ketiga-tiga. Bila angkat tauhid, kesaan Allah, bahawa seseorang itu akan jelas, ibadahnya akan bagus, ibadahnya akan baik, akhlaknya bila akidah tauhid itu, tauhid benar. Yang dirusak ni akidah ni, kerana ibadah rusak kerana akhlak. Dia ada 3 ni. Kalau rusak satu, rusaklah lain tadi. Dia tarik. Dalam akidah, dalam ibadah, dalam akidah ni, kepercayaan kita ini mudah percaya, mudah pengaruh. Mudah percaya sebab apa tu? Sebab ibadah kita tak kuat. Ibadah pula mudah pengaruh. Boleh buat zakah, kau tu boleh, buat ni boleh. Asal kebuat saja, terpengaruh kerana tak ada akhlak. Kalau kita orang yang ada akhlak, ada caranya, ada peraturannya. Nak buat apa ada peraturan. Semayang ada peraturan, bukan boleh rokok, sujud, ikut dan gitu. Bukan boleh puasa ikut hari itu, ikut masa itu, ikut suka hati itu. Tidak. Inilah akhlaknya, dia jaga akhlak. Kerana akhlak itu pekerti, peraturan, iman. Akhlak itu iman. Akhlak dengan iman dia tak lari. Akhlak ni. Sebab dia ada kait dengan kesempurnaan. Nak cantik, nak elok. Katakan tidak sempurna iman seseorang itu. Katakan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Itu satu daripada cara masuk dalam akhlak. La yu'minu ahadukum, tidaklah beriman seseorang kamu, hatta yakun, hingga adalah ia, hatta yakuna, tiada ada hingga adalah ia, taba'an lima ji'tu bih, hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih, hingga hawa nafsu dia tu tunduk kepada apa yang Nabi bawa. Selagi kita duk buat ikut hawa nafsu, tengok ni elok, aku nak buat lagu elok, aku nak buat lagu elok aku. Selagi itu akhlak tak ada. Mana akhlak tak ada, iman tidak terima oleh Allah. Dia kait dengan iman. Iman tak diterima oleh Allah. Hang beriman, bagus, pakaian bagus, cantik, rupa paras cantik dalam hidup. Tapi inilah yang katakan, nak jaga iman tu, nak jaga akhlak. Bertiga ni kait satu sama lain. Jiran, katakan jiran pun ada dengan iman. Kalau jiran kita sombong, kita hidup tak berbaik, tak bersemua, semua juga rusak iman. Bila rusak akhlak, rusak iman. Bila rusak iman, rusak ibadah. Ibadah kait dengan akidah, habis saja. Inilah yang Allah nak hukum di hari akhirat besok. Dia kata ada salah sikit kerana nak kena masuk neraka. Dia tak salah sikit. Dia tak salah sikit, dia salah besar. Inilah kita tengok maknanya hukuman yang didenda, yang dikenakan azab, seksa, pinaka, padang ke ni.
Kadang kita renungkan baik-baik macam hukum ada hari ni lah. COVID-19 ni apa panggil apa? Hukum sikit sangat ya. Langgar KPP PKP pun kena denda apa 1,000 ke apa tu. Ini maknanya ada kebaikan yang sangat penting. Kalau denda RM30, tak ada heran. Orang tak heran. Kerana macam-macam tak ada hukum. Tak hukum tak apa. Tak ada denda tak apa. Macam tu lah. Jadi kerana denda yang berat, rasa takut, siapa tu untuk kita jauhi dan kita jauhi dan kita jauhi. Dan cari jalan untuk kita dapat menjauhi. Baik. Ini bila kita sebut ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, panjang lagi tak boleh cakap, tak sampai lagi apa yang kita nak sebut ni. Hanya kita sebut kalimah liya'budun, dan itu atas dasar kita menjadi hamba kepada Allah. Kita ni ada Tuhan jaga kita. Ada orang buat kita, ada orang beri, benda Allah ambil kat kita. Kita ada dapatnya orang bagi. Kita ada habis tu orang ambil. Itu akhirnya habis ambil ni ada kat kita. Bukan dia habis sendiri dia. Bukan dia ambil sendiri dia. Orang kata COVID-19 ni. Dia datang bukan datang sendiri dia. Bila kita berjuang, kita kalah, kita menang. Oh, kita menang. Ada menang. Menang dengan siapa? Itu kata-kata tu nak sebut tu menang. Mana dia datang dari Allah. Maka jika kita bergantung dengan Allah, kita mohon pada Allah, kita buat ikut perintah Allah, banyak bertaubat, banyak mohon ampun pada Allah, maka COVID dia akan hilang. Hati bukan kita menang, hati kita dah tunduk patuh pada perintah Allah. Allah tarik dia. Bukan kita menang. Menang ni terlawan Tuhan. Allah hantar COVID ini nak bagi kita sedar, kita insaf, kita bertaubat. Maka bila kita bertaubat kepada Allah, kita insaf kepada Allah, Allah tarik baliklah. Banyak orang bertaubat, banyak orang dah menyesal, Allah tarik balik. Maka tarik balik itu bukan dia kata kita menang. Artinya kita Allah kesiankan. Ini katakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna alaihi salam ketika mana dia melakukan perbuatan terlarang dengan Allah. Allah murka, Allah hantar dia turun ke bumi. Dia doa dia, mohon ampun dia, Allah terima, maka Allah hapuskan dia. Dan Allah bagi dia duduk lagu kabur. Inilah kita ada. Jadi oleh kerana itu, manakala apa yang kita sebut di sini, artinya dalam hari ini, pagi hari permulaan, kita ingat bahawa kita dijadikan oleh Allah adalah tujuannya untuk beribadah. Ini kita kena jaga. Tujuannya untuk beribadah, atau mengabdikan diri pada Allah, menjadi hamba pada Allah. Hamba kerja apa, duduk di mana. Ingat kalkun hamba Allah. Ingat yang tu hamba Allah. Bila kita jadi hamba Allah, berarti kita kena tunai segala perintah Tuhan kita. Segala perintah Tuhan kita kena terima. Atau perintah suruh ke, perintah larang ke. Yang disuruh kita buat, yang dilarang kita tinggal, kita jauhi. Ini kerja kita. Ini tanggungjawab kita. Seperti mana dalam hadis Mu'adz bin Jabal. Yang telah mengingatkan kepada kita. Banyak adik-adik yang kita akan bawa nanti. Yang kita tak bawa ni untuk ingatan saja. Kalau kita bawa banyak-banyak ada satu ayat daripada surah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada kita ni di dalam surah Al-Quran, kama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, supaya kita jadi hamba Allah. Untuk kita jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jadi hamba ni. Sebab kita hamba ni banyak. Bila kita sebut hamba ni, mana kita ikut perintah. Kita buat ikut perintah hawa nafsu kita, sahaja hawa nafsu. Kita buat ikut suka hati kita, hamba suka hati, hamba nafsu. Ikut ni, ikut kan. Ikut budaya, atau hamba budaya, ikut bangsa, hamba bangsa. Macam-macam. Tapi kita nak jadi hamba kepada Allah semata-mata. Inilah yang kita penting. Kita penting sangat nak didik jiwa kita, nak asuh diri kita. Bukan sehari dua, sebab tu dia kata daripada liang lahat. Liang lahat daripada buayan sampai liang lahat. Buayan mana hidup dalam doi lagi. Ibu bapa tu hantar dah, asuh dah. Ibu bapa asuh dia cara Islam, cara tauhid, cara mengesahkan Allah. Sekurang-kurang kita sebut la ilaha illallah. Anak kita dalam doi lagi. Bila mengangkat, bila besar, ajak kalimah la ilaha illallah.
Kepada la ilallah saja, kalimah yang berkaitan ataupun peraturan yang kita buat kerana berkaitan dengan la ilaha illallah. Berkaitan dengan hanya Allah saja yang disembah. Jangan dia ingat ada lain Tuhan. Ingat ada Tuhan Allah saja. Tuhan Allah saja. Tuhan lain tak ada. Ingat nak ajak tu, nak asuh tu daripada kecil, daripada merangkak, dia tak boleh kena apa lagi. Daripada berdiri berjalan, dia tak boleh kena apa lagi. Tapi kita dah asuh. Kalau asuh daripada situ, berarti dia tidak ke lain dah. Bila datang kufur, datang syirik, mana dia kenal. Tapi kalau kita tak asuh daripada situ, mari nak abad kemudian baru, oh itu syirik tu. Syirik apa orang duk buat ni? Banyak kita jawab, orang duk buat ni, yang buat siapa? Turu pun buat ada. Ada orang pandai, orang ustaz pun ada buat. Orang ada ucap lagu tu, ada kata lagu tu. Saya kata kita menang, kita menang. Malaysia kita, Malaysia menang, Malaysia. Sebut dulu selalu kita sebut. Apa yang kita sebut lalu. Yang mudah terpengaruh. Malaysia boleh. Boleh ni alima ataita wala mu'tiyan na'sa. Wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Mana tidak siapa boleh halang, boleh sekat kalau Allah nak bagi. Tak siapa boleh bagi, boleh beri kalau Allah halang, Allah sekat. Apa pun hidup kita, rezeki ke kekayaan, kebaikan, apa semua ni daripada Allah. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bika. Yang ada usaha kita yang ada tu, usaha tu adalah Allah punya. Dan begitulah wala yanfa'u jaddi minkal jadd, tidak manfaat kebolehan yang boleh, yang kaya, yang senang hidup. Tak ada yang boleh. Yang boleh ya Allah. Allah la yanfa'u jaddi minkal jadd, daripada engkau boleh. Yang kita kata aku boleh kaya, aku boleh senang. Senang kita mai di siapa? Siapa yang boleh senang? Siapa yang boleh kaya? Allah. Lepas tu kita sebut tidak ada manfaat kebolehan seorang kecuali kebolehan Allah. Allah bagi boleh. Itu itu maksudlah. Jadda tu maknanya artinya apa yang katakan sifat Allah itu jadda, itu sifat dari Allah yang kuasa maha agung. Sifat yang agung yang boleh beri apa saja, boleh buat apa saja. Itu kuasa Allah. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah berlaku dan apa yang tak dikehendaki Allah tak berlaku. Apa yang dikehendaki Allah jadi, apa yang tak dikehendaki Allah tak jadi. Inilah pegangan, inilah kepercayaan, inilah ikatan kita. Mana kita pergi, di mana kita berada, semua berlaku atas kerana Allah, ketuhanan Allah. Walaupun kita tak nampak Allah, memanglah kita tak nampak. Dan tak nampak datang daripada Allah, memang tak nampak. Tak nampak datang daripada Allah. Tapi dia benar hak Allah. Sebab dialah kita puji dan puja, kita sebut. Dan kita kewajipan ta'at patuh hanya kepada dia. Sebab itulah dialah yang paling utama kita sembah. Paling utama kita agung-agungkan dan kita utamakan. Mudah-mudahan kita dapat satu poin yang kita buat hari ini, sekat ni saja ni, untuk nak kukuhkan kalimah la ilaha illallah, kewajipan kita, tiap-tiap diri kita. Dan kita tengok dalil-dalil nanti. Kerana berita mengenai akhirat, kita kena tahu bahawa tidak ada siapa yang boleh cerita kepada kita. Hang alim tinggi mana, hang besar mana, apa ilmu tinggi mana pun nak cerita pasal akhirat, pasal benda-benda gaib, tak boleh. Kecuali Allah. Dan orang yang boleh cerita dengan Allah ni ialah orang yang dah dibawa oleh Allah, dituntun oleh Allah, diberi nampak oleh Allah. Tidak lain adalah rasul-rasul, nabi-nabi. Satu kewajipan kita percaya Nabi, apa yang Nabi telah sampai surga, Nabi dah tengok neraka, Nabi dah tengok, maka kita percaya pada orang yang pergi tengok tu dah. Orang yang dah nampak sendiri dah. Kita nak percaya apa-apa orang yang dah pergi dah situ. Bila Nabi cerita apa-apa, kita tak boleh menidak, tak boleh menolak dan tak boleh menafikannya kerana dia benar-benar dia melihat tu. Orang yang tak pernah tengok mari dia cerita apa pasal kubur, dia cerita pasal banyak kita dengar orang-orang yang cerita masalah khurafat, syirik ni. Khurafat ni maksud benda reka-rekaan. Khurafat ni benda merepek.
benda tak ada nas, tak ada dalil. Ini dia mau cerita. Orang dalam kubur, jangan orang dalam neraka, orang dalam tanpa hadis kita jangan terima sama sekali sebab dia bukan dia ahli dia. Yang boleh tengok ni semua ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Nabi cerita, itulah akidah. Kerana akidah itu dia tidak boleh keluar daripada kalam Allah dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mari pada pikiran, pandangan-pandangan ulama, itu kita letak sebelah. Mudah-mudahan kita tetap teguh iman kita, kukuh iman kita, kepercayaan kita, logik kepercayaan kita. Mana kepercayaan kita ni ada kelogikan, logiklah. Mana kepercayaan kita ini maknanya original, artinya yang sebenar, yang bukan palsu, bukan tipu. Mudah-mudahan lah sekarang ini. Jadi mudah-mudahan kita akan sambung kalimah la ilaha illallah ini dalam bentuk yang lain, dalam bentuk syarat-syaratnya, dalam bentuk rukun-rukunnya, insya-Allah. Barakallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sambung bahak lah ni sikit. Tak ulah sikit. Allah ni apa nak halal tak apa. Bagi. Tak ada anak-anak.